اللهم أنت السلام ومنك السلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang saya kasihi Ustaz Abu, yang tuan imam kita, seluruh muslimin muslimat yang hadir malam ni. Allah Subhanahu wa taala mulakan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Suratul Isra. Allah guna kalimah maha suci Tuhan. Sebab apa dia guna kalimah subhana? Nak ayat kata cerita balik depan sana, cerita yang mencari adab, yang akan menimbulkan banyak pertentangan. Tu dia guna subhana, benda pelik. Sebab tu kita tengok benda pelik, tengok kambing kita beranak 4 kaki, kita sebut subhanallah, maha suci Tuhan daripada sifat kekurangan. Atau Allah guna kalimah mula-mula tu, maha suci Tuhan. Asra bi abdihi, yang memperjalankan hamba-Nya. Allah guna kalimah maha suci Tuhan yang bawa jalan. Allah bawa pergi. Bawa siapa dia? Iaitu hambanya Nabi Muhammad. Allah panggil Nabi Muhammad dengan kalimah hamba. Pak siapa dia tak panggil dengan kalimah rasulnya? Nak ayat kata kalimah hamba ni tinggi, Nabi sena. Hamba ni maksud dia tak bantah perintah Nabi. Tu hamba. Kita pun kadang-kadang orang minta derma 2-3 hari. Derma tafih ke, derma buat pondok ke, derma wakaf. Orang minta derma, kita apa pergi kat RM2. Nak tulis nama apa pakcik? Tulis hamba Allah. Mau ingat senang nama Allah. Hamba Allah. Hamba-hamba ni Allah sebut dalam Quran. Nabi Muhammad tu hamba. Dia tak batah langsung perintah Allah. Sebab Allah guna maha suci Tuhan. Asra bi abdihi lailan, berjalan pada waktu malam. Isra tu berjalan malam. Mi'raj tu anak tangga. Isra Mi'raj. Kita orang kapal panggil Isra Mi'raj. Dia lah tu, boleh lah tu. Nampak lagi. Memperjalankan hambanya. Perjalanan dari mana? Daripada Mekah. Tang mana start? Tang Hijir Ismail. Di tepi Kaabah. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kepada Masjidil Aqsa. Kalau perjalanan naik unta sebulan gi sebulan kelik. Tapi perjalanan ni pelik. Dalam satu malam saja, sebelum subuh Nabi patah kelik dah. Itu dia. Sebab tu banyak orang tak terima tu, jadi kafir, jadi murtad. Inilah ayat kata Tuhan nak mempertunjukkan akan kebesarannya. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu, yang kami berkati sekelilingnya. Setengah ulama kata sekeliling Nabi Muhammad tu kami berkat. Setengah kata sekeliling Masjidil Aqsa. Kita tak kira lah hak mana pun. Ini ulama ayat yang berkat sekeliling tak mana. Setengah kata sekeliling Nabi Muhammad, setengah kata sekeliling Baitul Maqdis. Allah kami berkati sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, bagi membuktikan tanda-tanda kebesaran ayat-ayat kami. Tuhan nak tunjuk akan kehebatannya. Tu dia bawa berjalan Nabi tu.
Innallaha sami'ul basir. Sungguhnya Allah Ta'ala itu bersifat dia dengan pendengar, bersifat dia dengan basar, melihat. Ini ayat suratul Isra ni cerita perjalanan Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ulama bahas lagi sebab apa jadi peristiwa Isra Mi'raj. Setengah kata kerana Allah Ta'ala nak hibur hati Rasulullah. Sebab sebelum jadi peristiwa Isra tu, Allah tarik nyawa dua orang yang Nabi sayang. Nombor satu Siti Khadijah. Allah cabut nyawa, mati. Banyak bantu Nabi. Sampai habis harta benda dia. Dia saudagar kaya. Bukan kaya ada pokok durian kita berita dah. Kaya sungguh. Jutawan. Pegang satu Mekah tu kaya sungguh. Tu bagi. Bila Nabi mati, Allah matikan Khadijah. Jadi dakwah jadi payah sikit. Tu mana Nabi sedih tu bagi tahun duka cita. Dan Allah matikan juga Abu Talib. Pak menakan Nabi Muhammad SAW, dia ni tak Islam, tapi orang nak buat Nabi tak berani sebab segan dengan dia. Ini tajuk dia ni. Ini dipanggil tahun duka cita. Allah bawa Nabi lepas tu. Sebab apa? Nak hibur hati Nabi. Setengah kata gitu. Ini nak kata dua orang ni mati. Jadi dakwah Nabi banyak tersekat. Orang mula berani ganggu Nabi Muhammad. Kita tengok. Setengah kata Allah nak tunjuk. Itulah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah nak beri gembirakan Nabi Muhammad, Allah buat satu peristiwa dan bertemu dengan semua nabi-nabi, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Yusuf. Semua demo tu antara nabi-nabi yang kena tentangan kuat oleh kaum dia. Jadi Nabi tengok, oh dia pun kena teruk, aku pun semacam. Ini dia ulama kata. Sebab banyak berlaku peristiwa Isra Mi'raj ni punca nak menghibur hati Nabi. Tapi kalau kita ikut ayat Quran tadi, Allah nak tunjuk kebesaran dia. Aku boleh buat belaka. Bukan sakat dalam perjalanan satu malam, sekelip mata aku boleh. Allah nak tunjuk kepada Nabi Muhammad supaya cerita kita bukan sakat alam dunia ni yang sempit ni, ada luas lagi alam yang kita tak sampai dengan akal fikiran. Allahu Akbar. Ini cerita dia Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setengah sebut kata Nabi tidur di tengah-tengah antara Sayyidina Ja'far. Sayyidina Ja'far ni iaitu sepupu Nabi. Sebelah lagi Sayyidina Ali, sepupu Nabi juga, anak Abu Talib belakang. Sayyidina Ja'far ni dipanggil Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Ja'far At-Tayyar ni Ja'far tangan terbang. Dia perang dalam satu peperangan namanya perang Mu'tah. Dia kena potong tangan dia. Ja'far ni pegang bendera balik sini, orang kafir tetak balik sini, dia pegang balik sini. Tu bendera Islam, takut jatuh. Dia kafir tetak di sini, putus tangan ni, dia kepik itu bendera Islam. Waktu tu tangan yang putus tadi sudah masuk surga, dia tak mati lagi. Tu dia panggil Ja'far At-Tayyar, Ja'far tangan terbang. Ini sahabat Nabi tuan-tuan. Tangan dia mau masuk surga, kita tak tu pucak hidup ke mana. Tu pun tak rasa bimbang pun, kita duduk kompok gitu, relax. Sahabat Nabi jangan buat main tuan-tuan. Sayyidina Ja'far ni lah dan Sayyidina Ali ni, Nabi tidur tengah-tengah. Mari malaikat Jibril ambil Nabi, bawa pergi telaga Zam-Zam, cuci dada Nabi. Cuci di sini bukan cuci kerana Nabi kotor dah. Cuci simbolik orang panggil. Makna dia apa? Nak jumpa Tuhan kena suci, nak hajar kita. Bukan masuk kerana Nabi itu kotor dah. Nabi ni suci dia. Kita suci juga, suci dalam debu, kumpulan iklim. Kita merapu. Nabi ni cuci simbolik kita sebab perjalanan nak jumpa Allah Ta'ala kena suci.
Sebab tu kita suci tu, hati kena suci, tubuh badan kena suci, nak semayang kena ambil suci luar, suci dalam, batin habis. Di situlah tunjuk simbolik kata nak jumpa Allah Ta'ala kena suci, dibelah dada, ambil bejana besen oleh malaikat Mikail, masuk dalam surga, ambil besen emas. Dalam kitab sebut ni, saya baca dalam kitab ni. Dalam kitab sebut, semua saya tak bawa kitab Isra Mi'raj. Dan dia ambil juga, dicuci dalam Nabi, dia ambil cok khatamun nabuwah, cok dibeli kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua benda tu Mikail ambil, besen emas, cuci 3 kali cuci sebenarnya Nabi ni, dan di X-ray oleh malaikat Jibril. Lepas tu Jibril masuk dalam surga, ambil seekor binatang namanya borok. Apa dia borok? Seekor binatang berwarna putih, tidak besar daripada barang, tidak kecil daripada keldai. Bukan macam borok oil tu. Borok itu minyak. Yang mempunyai sayap di papan punggung. Dia bukan sayap di sini. Macam kita masuk kedai mamak, kedai nasi kandar mamak, tengok deh, dia ada gambar orang, kepala orang, badan kuda. Kita pun kata tu gambar borok. Hei, tu bukan dia tu kedai kling. Kedai kling banyak dia ada badan gini, orang, kepala kuda. Hei, dia binatang borok ni mempunyai sayap di papan punggung. Di sini sayap dia, bukan sayap sini. Kalau begitu Nabi kena bedang. Dia ingat sayap tidak, sayap di sini. Dia tulis kita sayap dia di papan punggung. Ini dia borok kenderaan Nabi Allah Ibrahim. Di situlah ulama ambil apa dia? Hebat Nabi Muhammad ni. Mana-mana mukjizat yang ada pada Nabi lain, Nabi Muhammad dapat. Borok ni kenderaan Nabi Allah Ibrahim. Bila dia tinggal Siti Hajar dengan Nabi Allah Ismail, berapa tahun lah Allah beri ke dia borok tu lah, terbang mari jumpa dengan anak isteri dia. Borok tu lah dinaiki juga oleh Nabi Muhammad. Jadi mana-mana hak Nabi lain rasa, Allah beri ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling bongsu. Kekasih Allah. Nampak lagi Nabi naik borok tu lah. Tu kisah panjang cerita lah. Dia ambil borok wak turun, borok wak perangi, tak mau mana. Bila Jibril kata, kamu tahukah wahai borok, di belakangmu ini akan ditunggang oleh seorang makhluk yang paling mulia, Nabi Muhammad. Borok dengar-dengar gitu jadi malu, berpeluh badan borok. Aku silap lah wak perangi. Naiklah Nabi SAW ni, ringkas cerita ni. Di depannya malaikat Jibril, diiringi belakang malaikat Mikail. Tajuk apa tuan-tuan ni? Tajuk dia mengaji kena berguru. Nabi jadi anak murid, teman seperguruan dia malaikat Mikail, tok guru Jibril. Tengok kerja Mikail kawan nak mengaji, sokong strik. Kita kawan nak mengaji, kita cari nasong. Tengok perangai sikap orang nak mengaji. Dan dia kena turut perintah tok guru dia. Mengaji ni dapat ilmu kena macam tu. Ini simbolik ulama kata kita boleh ambil sikap Nabi Muhammad sebagai murid pada Jibril, dan teman dia nak mengaji adalah malaikat Mikail. Tak kata apa, turut macam ni, tu baru mengaji lah bagi. Ni kalau kawan kita duk mengaji mulai saat dia hajat naik rempik jannah habis. Tengok, naiklah Nabi Muhammad di atas borok. Bila naik atas borok ni, depan malaikat Jibril, belakang malaikat Mikail, berjalanlah sepantas kilat. Borok ni kalau naik bukitlah gunung, kaki belakang dia akan jadi panjang, kaki depan jadi pendek. Tu borok. Kalau turun bukit, kaki depan panjang, kaki belakang pendek. Jadi Nabi duk macam ni. Tu hebat borok kenderaan Allah Ta'ala beri ke Nabi Muhammad SAW. Kita beli kereta Mercedes 2, 3, 40 ribu.
basuh sehari 5 kali, selimut takut ketik nyamuk. Tapi kalau naik bukit dia melengok, turun bukit jadi gitu, jalan lubang jadi gitu. Tengok Nabi Muhammad kenderaan dia macam mana. Jadi nak lawan hak Nabi tak boleh lawan tuan-tuan. Kita beli BMW Mercedes harga puluh ribu, naik bukit kena melengok juga jadi gitu. Borak tak, bila naik bukit kaki belakang dia panjang, bila turun bukit kaki depan dia panjang, kaki belakang pendek. Nabi duduk macam ni, tak berasa macam duduk atas kenderaan. Hebat. Berhenti kata malaikat Jibril, maka berhentilah Nabi Muhammad SAW sembahyang. Nabi sembahyang apa ni? Sembahyang tak ambil lagi, tapi sembahyang dah, sembahyang khususiah untuk Nabi Muhammad SAW, khas untuk Nabi. Bukan sembahyang macam kita ni, sembahyang tak sampai lagi, tak terima lagi. Malaikat Jibril tak turun hajar lagi tok mak ninah macam mana, tak belum hendak lagi. Sembahyang khas untuk Nabi. Setengah kata sembahyang mengikut kaifiat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita serah ulama ayat itu, kita pakai gitulah. Sembahyang Nabi, apa nama tempat ni? Duk dengar sedia dah ni. Cuma kita ulang tayang peringat. Tak jadi salah. Majlis ilmu dia jadi sunat. Kalau perkara yang tak wajib ketahui, tak wajib secara tafsili, kita sambut cerita kisah Nabi jadi sunat, dapat pahala. Tak jadi gina deh. Ada setengah kata ini semua bid'ah. Bodoh lah, semua bid'ah. Semua jadi haram. Mana boleh cerita bab Nabi, sebut nama Nabi boleh pahala. Selawat ke Nabi tu, cerita kisah Nabi, kemuliaan dia, supaya mendatangkan cinta dalam hati kita. Dari Nabi Muhammad pun berhenti semayang. Apa nama tempat ini wahai Muhammad? Nabi kata tak tahu. Inilah Thayyibah. Satu hari hai Muhammad kamu akan hijrah ke sini, yakni kota Madinah. Tu saya bukan jauh mana, derah tak derah tu dia. Berapa ribu kilometer sejam tu. Derah. Kita naik kereta, naik bas pun lama berapa jam nak sampai daripada Madinah ke Mekah lah. Cemuh. Lepas tidur bakit tak hafal lagi. Nak sampai di mikok dia tu pun ni. Jauh ya mak. Tapi saya sampai lah. Tu dia lajunya borak. Kalau speed track zaman tu tak boleh cakap. Nak speed track macam mana? Jahannam tak alat speed track. Laju terlajak. Berapa ribu kilometer sejam tak tahu dia. Semai. Ini Muhammad namanya Thayyibah, yakni kota Madinah. Satu hari kamu akan hijrah di sini. Malaikat Jibril royak siap dah. Benda tu nak jadi setengah lepas. Tu hebat Nabi Muhammad. Kamu wafat di sini. Tempat mati pun Nabi tahu dah. Jibril cerita. Kita tu tempat mati tak tahu. Boleh jadi Switzerland, Amsterdam, England, Mekah, Madinah, dia berkata Nabi Muhammad ni malaikat Jibril royak siap dah. Kamu wafat di sini wahai Muhammad, kubur pun di sini. Tu dia. Kita tak nak kubur, tak tahu di mana. Nampak lagi. Tu kata kita dengan Nabi Allah, nak banding macam mana tuan-tuan. Naik lagi, jalan lagi, berhenti sembahyang pula. Apa nama tempat ini? Nabi kata tak tahu. Inilah Madian. Madian di mana? Madian di Jordan. Tu dia. Madinah ke Jordan saya. Kalau mau mana? Tu laju tak laju tuan-tuan. Tempat iaitulah kampung Nabi Allah Syuaib, pak mentua Nabi Allah Musa. Di situ ada satu pokok, nama dia pokok Syajaratul Musa. Pokok Nabi Musa bersandar. Waktu dia tengok dua orang perempuan, anak Nabi Allah Syuaib, nak jamu kambing dia. Tapi oleh kerana ramai penggembala kambing laki-laki lain, demo selalu lambat jamu. Orang lain habis baru jamu kambing, kelik lewat. Nabi Musa ni tengok-tengok, budak perempuan, ada telaga yang lain? Budak tu kata ada, tapi telaga ni ditutup oleh batu besar. Nabi Musa dia angkat batu besar tu, minum kambing ni, budak tu boleh kelik awal.
Di situlah Nabi Syuaib panggil, "Hei anak aku gitu pemuda tadi." Nabi Musa pergi sana, dia jadi menantu Nabi Syuaib. Nah, kerja dengan Nabi Syuaib, dapat tongkat yang diberi oleh Nabi Syuaib. Panjang ceritalah. Di situlah Madian Jordan. Sembayang, naik lagi berhenti lagi pula, sembayang lagi. Hei Muhammad, apa nama tempat ini? Tak tahu juga. Inilah Baitul Lahim. Apa makna Baitul Lahim? Kampung daging. Di mana tu? Di Palestin dah tu. Dari Jordan sepadan Palestin sah. Sehingga di situ sembahyang di Baitul Lahim. Apa dia kampung daging? Tempat lahirnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Di situlah Nabi Muhammad pun sembahyang, naik borok. Itu. Daripada Baitul Lahim nak sampai Baitul Maqdis dalam Palestin lah, lebih kurang 7 km. Tu guru cerita lah. Kita pun dobek ambil kata 7 kilo lebih kurang. 7 kilo, 5 kilo gitulah. Tak jauh lah. Naiklah Nabi Muhammad di atas borok. Dalam perjalanan nak pergi Baitul Maqdis tu, Allah bayangkan satu kumpulan manusia. Ni baru tunjuk. Jalanan tu ya tu. Dari Baitul Lahim ke Baitul Maqdis tu yang tunjuk macam-macam berbelah-belah perkara tu. Ditunjuk pertama Nabi tengok api jamun. Tu api jamun, pelita lilik tu. Dalam kitab panggil api suluh. Duk turut Nabi. Nabi tanya, "Ya Jibril, apa itu?" Maka jawab Jibril, "Itulah Ifrit," dia panggil. Api ni api Ifrit, iaitu sejenis jin, sejenis syaitan. Sebab Muhammad mu nak buat kerja molek, perkara pertama yang akan ganggu syaitan. Awal-awal lagi dia tubik hak tu dulu. Tu dia nampak api jamur tu. Jibril pun ajar Nabi Muhammad, "A'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimati tammat yujabizuhunna biran fajiran wa ma yanzilu minas sama ilal akhirih." Nabi hajar doa. Jibril hajar doa ke Nabi Muhammad. Nabi baca doa, piang terpadam lampu. Api tadi terpadam. Nak hajar kata kena. Di sini kita boleh bayang kata, benar syaitan iblis ni nak cek dengan badan tak boleh. Dia kena baca doa. Bersangkut dengan ru'yah. Bersangkut dengan Allah. Sebab tu orang kena sihir, pergi cek hospital tak kena. Tiba dengan syaitan. Tengok sihat molek, kelik tu sakit. Dia tak ada lain, kena cari cara ru'yah, cara Islam, cara doa. Kita nak tidur baca 3 kul wallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kena baca. Itu semua ayat pelindung. Min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan syaitan waswas, yakni syaitan undur dia panggil. Syaitan khannas, al-khannas tu dia panggil syaitan undur. Apa maksud undur? Kalau mu ingat Allah, dia undur keluar. Mu terlupa Allah, dia mari. Jadi al-khannas ni menyerap dalam tubuh badan kita. Mu lupa Tuhan, dia duduk dalam kita. Nak kata apa? Mu ingat Tuhan, dia lari. Tu dia panggil syaitan al-khannas tu. Kita baca surah Qul a'udzu birabbin nas tu. Syaitan undur dia panggil. Syaitan al-khannas. Allahu akbar. Ni tuan-tuan, syaitan ni tak ada cara lain, kena berlindung dengan Allah. Cari ru'yah, cari doa. Cari doa. Saya ni Tok Guru ya kata, kalau kita lalu mana-mana tempat yang kita berasa serang sejuk, berasa takut, pokok kayu ke, rimu-rimu hutan ke, jangan kita lari. Dia kata ambil pasir cekak, kita punggal masuk dalam tempat yang kita berasa serang sejuk, sambil kita memberi salam, Assalamualaikum. Khidir salamun alaik. Assalamualaikum. Nabi Khidir kirim salam. Ambil pasir punggal bro gitu.
Nampak gaya pokok dok berkocok juga. Cak alik buk lagi. Tak ada jalan dah. Nampak genong lagi dah. Lari dah lah. Punga pasir pun duk kocok juga, bukan dia dah lah. Selok keng lagi. Tunggu datang pelama lagi nak mapuh. Tu ya ni. Ada kena tu petua orang panggil nak. Kita baca. Kita nak apa ni panjang-panjang. Assalamualaikum khidih. Assalamualaikum. Senang tu. Nak baca doa panjang-panjang tak kerti lagi. Ayat kursi pun kadang-kadang berbelik lagi dan takut lagi. Baca hak mudah-mudah dulu. Nampak pelik lagi lah. Tak payah menang sangat. Dia ajar di situ dia kata apa? Benar syaitan ni nak cara jenis cek dengan secara moden tak berjumpa tuan-tuan. Mungkinlah seperti pantai ke metro jenis sihir, jenis orang buat ni tak boleh sebab dia sibat dengan syaitan. Dia tak ada lain kena ru'yah. Cara doa tu mula-mula ifrit, cara dia doa diajar oleh malaikat Jibril pada Nabi Muhammad. Aku minta lindung dengan Allah daripada kejahatan, barang yang turun daripada langit, benar yang keluar daripada bumi. Tu doa Nabi Muhammad yang diajar oleh malaikat Jibril. Dalam perjalanan tu lagi nombor 2 beri bayang lagi pula. Satu golongan sedang mengetam gandum lah kita kata. Zaman dulu pakai ketang tu, kalau padi tu. Sambil mengetam pokok di belakang tumbuh, masak pula pusing belakang ketam tumbuh, tak habis-habis. Nabi tanya, ini apa bayangan ini wahai Jibril? Maka jawab Jibril, inilah umatmu yang mereka ini menginfakkan pada fi sabilillah. Masa hidup dunia demo kerja demo infak pada sabilillah. Infak RM2. Bina tempat pengajian, infak sabilillah tu. Bantu pelajar-pelajar soal masalah jalan Allah, jalan agama ni. Buka pondok tahfiz, bina masjid-masjid musala untuk menyebarkan syariat dan syiar Islam, termasuk infak sabilillah. Ataupun orang yang berjuang fisabilillah dengan diri dia, bawa senjata lawan kafir, itu juga termasuk orang jihad fisabilillah dengan diri. Jihadul kufar bi amwalikum wa alsinatikum. Jihadlah kamu. Apa maksud jihad? Bekerja keras. Bekerja keras pada menegakkan agama, dia panggil jihad. Hukum jihad fisabilillah ni iaitulah fardu kifayah. Sahabat kita di Thailand, di Rohingya, di India, di Palestin, hukum atas kita tolong demo tu fardu, tapi fardu kifayah. Jangan dok kata harus, tak tahu anda. Hukum dia tetap wajib, tapi wajib kifayah. Apa maksud wajib kifayah? Kalau ada saudara kita yang lain ditolong, kita lepas. Kalau ada kawan kita, saudara kita ditolong, sahabat kita yang kena di Rohingya, di Palestin, di Patani, di India orang ini, buat kafir dok buat orang Islam ni. Rogo bunuh perempuan-perempuan kita. Ada orang pergi, kita lepas. Kalau tak ada seorang ditolong, hukum atas kita fardu ain. Tu dia panggil hukum jihad fisabilillah. Kalau kafir serang negara kita, hukumnya fardu ain tu. Tiap-tiap kita kena pikul senjata menentang kafir. Orang yang berakal, mukallaf, ada tenaga, kekuatan. Waktu tu dengar tu ayah hina iman, kita pun sekali lah kena pikul senapan N16 dia pun cari lah kat mana pun. Senapan kapur pun boleh lah. Itu fardu ain kalau kafir serang negara kita. Serang sahabat-sahabat kita fardu kifayah. Tapi kalau orang tolong, kita lepas. Dia mau tak tolong, kita tanggung. Allahu akbar. Tu jihad fisabilillah. Nabi kata jihadul kufar, berjuanglah kamu menentang kufar bi amwalikum. Nombor 1 dengan harta dulu. Dia tak suruh pergi perang dengan badan, terbit duit dulu. Tengok Nabi tunjuk dalam sirah yang infak harta, Khadijah sendiri harta dulu, jihad sabilillah. Abdul Rahman bin Auf orang kaya sampai habis harta. Abu Bakar As-Siddiq, Nabi tanya, apa yang kamu ada wahai Abu Bakar? Aku ada Allah Rasul, habis duit tu dia.
Tu tuan-tuan nak ayat kata jihad sungguh. Jihad harta dulu. Gi Madinah baru jihad. Wa anfusikum, dengan tubuh badan. Bawa senjata pergi perang. Nabi sebut jihadul kufar bi amwalikum wa alsinatikum, dan dengan lidah. Hak ni bagi para ustaz, tuan-tuan guru, pak-pak kiai, para pendakwah. Dia jihad dengan lidah, hajar orang buat baik, larang orang buat jahat, menyeru akan kebenaran. Ini kerja jihad juga dengan lidah. Tapi tak semacam lah jihad dengan tubuh badan, diri masak macam pejuang mujahidin. Hak tu tinggi makam demo. Bila mati kena bunuh, kita tengok hak nombor 2 tadi. Ini bab sahabat tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amalil afdal, apakah amalan yang paling utama wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, imanun billahi, berimanlah kepada Allah. Summa maza, kemudian apa dia lepas pada tu? Maka jawab Nabi, wal jihadu fi sabilillah. Itu dia nombor 2 tu. Nabi kata nombor 2, dan berjuang pada jalan Allah dengan diri kamu, harta benda, akal fikiran, tubuh badan, duit ringgit, tak kira lah. Kita masing-masing Allah beri kemampuan. Saya bahasa lidah, royak lidah. Tuan-tuan ada akal fikiran, beri fikiran untuk menaikkan Islam. Ahli-ahli politik bercakap di dalam parlimen, Dewan Negeri untuk menaik agama Allah, termasuk jihad politik dia bagi. Bukan harta orang politik untuk makan kedarah. Kita harta wakil-wakil politik untuk menegak agama Allah. Cerita benda-benda yang boleh jaga Islam ni, buat undang-undang untuk menjaga agama Allah, menaik martabat Islam, tu tajuk dia. Tu harta wakil rakyat. Bukan untuk jamu kita makan kedarah kerja sendirilah. Kita tak faham sebab nak jaga negara ni dari segi pentadbiran, nak suruh orang jaga agama, tu tajuk dia sebenarnya. Undang-undang kena buat jaga agama, undang-undang murtad, masalah pelajaran kita. Kalau tak ada ahli-ahli parlimen, pelajaran agama kita duduk nombor berapa? Tak cakap langsung. Mengenai pakaian di sekolah-sekolah pun, kalau tak ada ahli parlimen lawan, macam mana? Tu sebab tu kita hantar jihad dengan politik tu. Ustaz-ustaz jihad dengan lidah. Tuan imam kita, dia jahat dengan lidah dia, jaga anak Korea dia. Semua jihad belaka tu. Summa maza, tanya Nabi, tanya sahabat Nabi. Kemudian apa ya Rasulullah lepas pada tu? Wal jihadu fi sabilillah. Summa maza, lepas pada tu? Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur. Ini 3 perkara Nabi sebut. Tu. Nabi sebut lana hal lagi, amurukum bi khamsin. Aku perintah kamu dengan 5 perkara. Nombor 1, al-jamaah, hendaklah kamu hidup berkumpulan. Jangan hidup seko-seko tu. Ini Nabi suruh ni. Kita kena cari kumpulan. Was-sam'i wat-ta'ah. Nombor 2, bila ada kumpulan, dia ada ketua, hendaklah kamu mendengar arahan ketua, kata Nabi. Nombor 3, wat-ta'ah, bukan dengar saja, hendaklah kamu taat. Nombor 4, kata Nabi, wal hijrati, dan melakukan perubahan, berhijrah, buat perubahan. Nombor 5, Nabi sebut wal jihadu fi sabilillah, dan hendaklah kamu berjuang pada jalan Allah, menegak akan jalan fi sabilillah, tuan-tuan. Tu kerja kita masuk kumpulan. Jadi tubuh kumpulan, ikut kumpulan, puak-puak, golongan-golongan, bukan kerja untuk cari makan minum, dah. Benda yang lebih berat lagi. Nombor 5, berjuang menegak agama Allah. Itulah bayangan orang yang ditunjuk oleh kepada Nabi Muhammad. Orang mengetam, pahala dia ganda 70 jadi 700, 700 jadi 7,000, 7,000 jadi 700,000, berganda-ganda macam orang mengetam tumbuh. Bayangan dia tu. Orang berjuang pada jalan Allah. Galang lagi. Tak sampai lagi, baru nombor 2 perkara. Pukul 2 apa tak bu nak klik ni. Saya daripada pagi tadi ni subuh di Titi Teduri Pekan Baling tu.
Pederah terus pergi Kampung Nawa mengajar duha. Habis duha pederah di Pendang mengajar sebelum jemaah. Naik khutbah jemaah jadi imam. Kelik pula tu rehat susah, sak mari sini pula. Pagi esok kena pergi Sungai Tani terkekeng aku gini. Apa rohlah. Demo dah aku dapat ni kutik kita bubur satu-satu. Jelah musim. Tak apa nak buat kena dia kerja kita bahagian tu. Sakak boleh kata lah, sakak tak gerak pergi juga. Ni masuk hak nombor 4. Ini saja. Daripada subuh tadi, lepas subuh dari duha, lepas duha sebelum jemaah, lepas tu khutbah jemaah, pak nombor 5 dah ni. Ni nak klik tidur sat lagi. Pagi esok kena pergi Sungai Tani pula. Klik malam esok kena pergi Borong Gerik tu. Nampak gitu. Tengok kerja bahagian tu, nampak gimana? Hak dia mau kerja askar, bahagian askar. Hak tu imam, bahagian tu imam. Tuhan tanya bak anak mamu dia. Saya tanya bak anak murid saya, mapuh kekeng saya. Berat kau tadi. Tengok. Perjalanan lagi ni. Tak sampai lagi ni. Ditunjuk bayangan nombor 3. Hak ni lalu satu kawasan, tiba-tiba berbau harum hidung Nabi. Wangian apa ini wahai Jibril? Inilah wangian kubur Masyitah. Masyitah ni bukan nama orang, nama tukang sikat rambut. Tukang sikat, nama dia orang panggil Masyitah. Dia jaga sikat rambut anak Fir'aun, seorang raja yang zalim di zaman Nabi Allah Musa dulu. Raja Fir'aun di Mesir. Bila sikat rambut, sikat jatuh, dia sebut nama Allah. Anak Fir'aun dengar-dengar, adakah lagi Tuhan selain daripada bapa aku? Masih tak jawab, ya Tuhan aku, Tuhan kamu, Tuhan bapa kamu, yakni Allah. Jadi apa lagi anak Masyitah ni? Aku nak buat laporan pada bapa aku. Ni kerja merepok orang ni, kerja anak Fir'aun. Dulu masjid-masjid pun ada jenis ni, dia kira repok. Ustaz baca khutbah dia repok, ustaz baca kitab dia repok. Dia buat tuduhan pula tu melencong kat mana ustaz dalam kitab royak. Jahat ni nak royak dalam peristiwa Isra Merah ni. Perangai manusia semua ada dalam peristiwa Isra. Dia tak tanya Masyitah kelik, Tuhanmu macam mana? Cuba royak. Itu kan nak cari kebenaran. Ni tak, aku repot. Dia kira repot. Betul tak kira. Ini ada perangai. Jadi orang yang raja repot orang ni anak Fir'aun. Mengingat ulat-ulat. Jangan ustaz mengajar repot. Tengok dululah hukum dia royak tu. Kita kena ikut hukum yang Tuhan royak kita. Bukan kita hukum atas kita kepada hukum Tuhan. Tak boleh. Kita nak suruh hukum ikut kita, mana boleh. Kita lah kena ikut hukum. Ustaz mari mengajar, dia baca, dia bukan kena kita. Dia baca kena atas kepala. Nasib nak buat macam mana? Dia tak puas hati repot. Ini kerja anak Fir'aun ni. Dulu ramai lah ni, kurang lah. Mapuh tengok lah. Mujur kat mapuh. Ini orang jenis ni tak pakai ni. Dalam masyarakat kalau ada jahanam habis. Ada yang repot, ustaz baca khutbah pakai tak pegang tukak pun dia hingar. Repot sampai tak. Lah, jadi kerja semua. Dalam khutbah dia ada rukun khutbah, syarat khutbah. Dia sunat pegang tukak. Tak pegang tukak besar. Pak siapa masalahnya? Pening dia nak repot. Dia tak dengar isi khutbah royak tu. Hajat kamu akan kebaikan tak? Dia kira tengok. Tak mana silap ustaz ni. Repot. Ustaz bukan ada pemalas nak turun ni jadi menyusah. Payah tu imam, payah JK masjid. Kalau ni alhamdulillah Tuhan tarik banyaklah. Jangan jadi tukang repot. Siapa suka repot benda agama ni macam anak Fir'aun. Ini tengok anak Fir'aun. Aku nak repot dia tak? Masyitah tegi repot. Dia pun buat laporan pada Fir'aun. Fir'aun sedia 3 butir kawah. Kawah ni pula masak dengan api menggelegak 1, 2, 3. Kalau kita baru orang dak buah api mengaku dandang. Tapi Masyitah ni perempuan tuan-tuan. Allah beri dia iman yang sangat kuat. Tu,
orang sebelum Nabi Muhammad lagi Masyitah ni. Tapi cerita dia sampai Nabi Muhammad terbau bau kubur dia. Dia mati syahid. Dia ada lelaki seorang, anak besar seorang, anak kecil seorang, dia makan susu. Fir'aun panggil dia, wahai Masyitah, adakah Tuhan selain aku? Ada. Dia jawab itu. Tuhan aku Allah, Tuhan kamu, Tuhan anak kamu, Tuhan sekalian Allah. Dia jawab Allah situ. Tu orang muslimat kalau dia keng sampai habis. Jangan cari pasal ni tengok. Nak pesan siap-siap. Orang betina kalau dia sayang satu benda tu, dia sanggup mati. Nampak tak kan? Dia sayang laki dia, apa jadi tak kira. Tengok. Ni dia sayang iman dia. Masyitah ni dia sayang iman dia, dia sayang sungguh pegangan etikok agama dia. Fir'aun tanya gitu, dia jawab, Tuhan aku Allah. Tolak tok laki dia. Tolak tok laki belah masuk dalam kawah, mati depan mata. Masyitah tahan lagi. Tu hebatnya Masyitah orang perempuan. Jangan nak sebut orang laki-laki saja hebatnya. Allah buat kisah orang perempuan mati syahid zaman Rasulullah. Sumayyah mati syahid kena paku tangan kiri kanan, sulak, tak mengaku sekali melainkan Tuhan aku Allah, sampai mati tuan. Dijemur tengah panah, paku tangan, paku kayak ni, paku betih ni, sulak kemaluan sampai mati. Bertahan surah Allahu Akbar, kuat sungguh. Nak lawan tengok badan perempuan lemah, tapi iman dia kuat. Jangan cipak sah. Dapat lagi. Tanya kali kedua, dia pegang gitu juga. Tolak anak dia yang besar masuk dalam kawah. Dia duk pegang anak kecil dia. Sabar saja, serah pada Allah. Sampai anak hak kecil tadi, Masyitah pun jadi gini lah. Sayang ni anak duk set lagi. Maka ketika itulah Allah Ta'ala campakkan pada anak kecil tadi, boleh bercakap, wahai ibuku, kita berada dalam agama yang sebenar, terjunlah. Tu kita dah mengaji hukum ilmu tauhid. Mustahil pada akal budak kecil, mustahil pada adat. Budak kecil boleh cakap, tak biasa jumpa budak kecil cakap. Beranak-beranak cakap sebab tak biasa. Dia panggil mustahil pada adat. Tapi akal jawab boleh jadi boleh cakap, boleh jadi tidak. Sebab apa? Kerja bercakap bukan kerana kecil besar. Allah bercakap. Nak heran apa? Sebab tu perjalanan semalam tu boleh bukan sekat semalam. Kalau Tuhan nak buat 1 second pun boleh. Pada akal jawab harus, pada adat mustahil. Adat mustahil lah, tak bisa jumpa. Bercakaplah anak dia, terjun Masyitah, masuk dalam kawah, mati syahid Masyitah, sampai Nabi berbahu wangi perkuburan Masyitah. Nabi sebut man kutila duna dinihi fahuwa syahid. Nabi kata man kutila, siapa-siapa terbunuh dia duna dinihi, kerana mempertahankan agama dia, fahuwa syahid, mati dia mati syahid. Orang bunuh, tetak dia, tembak dia, rebuh dalam api, bakar dia, sebab dia nak pertahan agama dia, la ilaha illallah, mati dia mati syahid. Allah Akbar. Ini Nabi Muhammad. Wa man kutila duna nafsihi fahuwa syahid. Waman kutila, dan siapa-siapa terbunuh dia, mempertahankan diri dia. Orang mari nak pukul kita, nak bunuh kita, kita bakit lawan, kita kena bunuh, fahuwa syahid, kata Nabi. Maka mati syahid. Tapi ini syahid akhirat. Syahid lawan perang dengan kafir, syahid dunia akhirat. Tak kena mandi, tak kena kapan, tak kena semayang, tanam gitu ya. Syahid itu saksi, darah menjadi saksi pada Allah. Tapi kita bertahan diri, orang bunuh kita syahid juga. Syahid akhirat. Apa maksud syahid akhirat? Kena mandi, kena kapan, kena semayang juga.
Orang mari nak bunuh kita, kita wajib tahan diri. Sebab mempertahankan diri termasuk kuliah yang 6 kita dok mengaji. Jangan dok helak orang buat kita. Nabi sebut lagi, waman kutila duna ahlihi fahuwa syahid. Dan siapa-siapa terbunuh dia kerana mempertahankan ahli dia, ahli keluarga. Orang masuk nak menyamu, nak merompak rumah kita. Kita ada anak dara, ada bini, ada keluarga kita. Satgi dia pegang kilah, rogo, bunuh, semelih, satgi menyesal tak sudah. Wajib atas kita sebagai ahli ketua keluarga bangkit mempertahankan ahli keluarga. Satgi dia semelih, kali yang kita habis. Kita pertahan-tahan, tiba-tiba kita mati. Nabi sebut fahuwa syahid, mati dia mati syahid, tapi syahid akhirat. Tapi undang-undang lo ni tuan-tuan, undang-undang lo ni, kalau kita lawan orang menyamu masuk rumah kita, kita lawan penyamu tu mati, kita kena gantung. Ini undang-undang manusia pelik. Nabi Muhammad macam lain, undang-undang Islam macam lain. Dia masuk nak buat kita, kita tahan diri. Pertahan diri ni apa yang ada kita sapu, jangan kira. Dan ceret-ceret dan spendor-spendor sarung tek bini pun kilah gerak lagi. Betul tak? Nak tahan diri. Bukan nak pilih tengok ini boleh tak. Undang-undang lo ni dia tengok senjata yang kita guna. Orang mari rumah kita 3 pagi, 3:30 pagi, kita tengah tidur sedap. Tiba-tiba mari nak cekuk mulut kita dengan parang apa semua tuan-tuan. Waktu tu apa yang ada semua kita capek. Ada kes dulu, ingat tak, seorang penyamun masuk dalam rumah dia, 2 orang penyamun. Masuk dalam rumah dia 2-3 pagi, dia lawan-lawan, mati penyamun tu. Bila masuk mahkamah, jatuh hukum dia bersalah sebab menggunakan senjata yang melebihi hak, yang menyebabkan boleh berbunuh. Pening macam ni. Bukan kita duk bersedih, ya orang penyamun. Dalam Islam pertahan diri mati syahid. Undang-undang manusia ni dia zalim tuan-tuan. Lawak macam mana kita nak tukar undang-undang perlembagaan negara, mesti menang 2/3. Apa maksud 2/3? Kalau 300 ahli parlimen, 200 tu kena sokong. 2 kali ganda lah baru boleh tukar perlembagaan. Hak kita duk harta ni bukan kata 200, 3 orang tak ada. Hak duk nak Islam ke depan belah-belah orang. Hak tak mau dekat-dekat 200 lebih. Sampai bila tuan-tuan nak boleh? Kita pun bengong dia harta hak bengong ki. Ali, hak mengaji orang putih tu, luar negara tu, agama haram cabut tak tu. Kadang-kadang kita bahas buat undang-undang Islam, dia yang batas hawa. Orang kafir tak ada batas, dia yang pakai dua batas. Lepas tu nak buat hukum Islam bila tak jadi hukum Islam, jadi macam ni. Ini salah kita rakyat kerana bodoh ya. Nampak wakil rakyat ni boleh beri beras, boleh beri jalan tak. Boleh beri baju raya, hak tu ya. Wakil rakyat kita hantar untuk dia cakap mempertahan agama, pertahan bangsa lah. Tu tajuk wakil rakyat. Bukan untuk beri bantuan, tu JKM. Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tapi orang kampung bingung gitu, tak kata apa. Masalah kita ni tak reti sungguh. Dia untuk bercakap dasar dalam negara ni. Hak mana tak molek perbetul, hak mana kena kejap. Tu kita hantar Tok Guru supaya dia cara buat masalah agama ni. Tapi berapa orang yang nak Tok Guru? Kalau wakil kita lawan pihak raya cukup orang mengajar orang putih dengan ustaz. Pagi lagi ustaz tu kalah. Ustaz tu nak apa jadi tu imam, baca telking, baca doa. Dia nampak macam tu ya. Bila nampak hak mengajar orang putih tu, tu belakang habis seluruh dunia ni. Tu yang duk tipu kita lah, makan rasuah. Tipu pai. Agama pun dia lawan, agama dia pun dia tak reti. Macam mana nak jaga agama kita? Sebab tu angkat jadi pemimpin pun kena reti. Nabi sebut afatuddin salah satun. Ini aku nak batal pemimpin lah. Asyirah Mi'raj dia kira batal ikut berasa semua lah tu.
Afatuddin salah satu sebagai penyakit bagi agama ada 3. Penyakit ni kalau ada badan kita jadi lemah. Tak kira lah group ke, COVID-19 ke, ni Omicron ke, tak kira lah tanpa bapak apa pun. Sakit kepala pun badan lemah dah. Sakit yang paling payah, sakit tekuk. Nak paling payah. Dia tanya antara paling sakit paling payah. Sakit dada. Begitu juga agama. Agama ni kalau ada penyakit dia lemah. Jadi apa dia penyakit agama ni? Nabi royak siap. Afatuddin salah satu sebagai penyakit agama 3 jenis kata Nabi. Nombor 1 yang menyebab agama jadi lemah, faqihun fajirun. Apa dia faqihun fajirun? Orang faqih, orang alim yang jahat. Dia alim tapi dia sembunyi ilmu, pusing fakta, tak mau cerita hak tu kerana kepentingan dunia. Tu Nabi kata ana min ghairi dajjal akhfafu alaikum min ad-dajjal. Nabi kata aku terpaling takut di kalangan kamu dajjal sebelum dajjal sebenar. Sahabat tanya siapa dia itu ya Rasulullah? Ulama usuk, ulama yang jahat, dia tak cerita kebenaran. Kalau aku cerita gini, hilanglah gajiku, hilang pakatku. Orang tak ni lah jemput aku lah, geng lah. Dia kena cerita betul, walau orang marah, walau orang benci. Itu ulama betul. Ni tuan. Nombor 1 sebab agama lemah, faqihun fajirun. Nombor 2 wa imamun jaizun. Nombor 2 iaitu imam, pemerintah yang zalim. Bila pemerintah zalim ni agama jadi lemah. Benda patut buat dia tak buat. Benda hak patut kita guna ni untuk jaga agama dia tak beri. Benda hak patut larang dia tak larang. Benda hak orang suruh dia larang. Jadi pening. Pemimpin zalim. Nombor 2 tu payah. Tengok sistem pelajaran kita sudah. Nak masuk mengaji sekolah, kita mengaji sekolah agama, tapi nak masuk sekolah agama pun kena lulus akademik, tak pening kepala. Pening kita ni. Tak lulus akademik, macam mana pening kepala tak pening kepala kita? Kita nak hantar anak pergi jadi agama, tapi nak semua nak jadi perniagaan, masalah tu. Jadi agama ni duduk belakang saja. Nak bincang buat agama siapa nak peduli? Tak mendatangkan ekonomi. Ini masalah. Ini nombor 2 pemimpin zalim. Nombor 3 disebut oleh Nabi wa mujtahidun jahilun. Apa dia wa mujtahidun jahilun? Dan orang yang jahil mengaku mujtahid. Orang jahil tak erti, tapi dia keluar fatwa-fatwa. Tu kita dengar macam-macam fatwa, pening habis gaya. Kawan ni dengar macam ni, aku pasal macam ni, pening habis. Ini menyebab agama kita lemah, tuan-tuan. Bukan tak ada masjid, masjid harga berjuta-juta, bukan sekupan dua. Bukan sabit tak ada sekolah agama, sekolah Arab, sekolah agama ni, di kolam negaranya pun putih. Tapi oleh kerana Nabi sebut tadi ni, agama jadi celaru habis. Pemimpin zalim. Ada orang alim jahat. Lepas tu orang jahil pun beristihad, terbit fatwa habis. Berselayuk apa habis kita. Ini benda agama. Allahu akbar, tuan-tuan, pening kepala. Tengok tu dah. Tu antara peristiwa Isra Mi'raj. Nabi SAW jalan lagi. Nak habis dah. Jalan lah. Antara Nabi tengok orang hapuk kepala. Hapuk kepala pecah jadi klik. Hapuk kepala pecah jadi klik. Ada soalan bodoh tu. Dia hapuk apa pula dah. Boleh jawab tak? Boleh jawab. Gambaran tadi gambaran alam kudrah dia. Kita hidup di sini tak pasal-pasal lagi hapuk kepala dah. Sebab alam ini alam hikmah.
alam sesuatu di balik sesuatu. Kamu nak makan lebih kenyang, kena suap nasi. Faham tak? Lo ni kena ada ikhtiar, usaha, bahan, perkara, kehendak sekeliling. Ini alam dunia. Gambaran Nabi tengok alam akhirat, bukan lo ni. Apa maksud alam kudrah? Alam semata-mata kekuasaan Allah. Allah kontrol semua. Kepala, lidah tak mau tubik pun dia tubik sendiri. Tangan tak mau pergi sendiri. Ambil guting-guting sendiri. Nak buat apa? Tu dia panggil alam sana, dia panggil alam kudrah. Di sini alam hikmah. Alam sesuatu di balik sesuatu. Nak mengaji pandai, kena mengaji. Ada wasilah dia, jalan dia. Di sana tak ada. Kepala hapuk, dia pergi hapuk diri. Nampak ke tak? Kena gerti nah. Jangan lu tanya soalan gitu. Semua tu ada jawapan dah. Tengok dia panggil. Hapuk kepala apa bayangan ini Muhammad? Inilah umatmu yang meninggalkan semayang. Buka kitab Usyarul Afrah. Kitab kecil ya, bukan betul musolli. Orang tak semayang ni dia kata 1000 laknat. Kalau 5 waktu 5.000 laknat. Kita makan minum dengan dia, dengan kita dapat laknat. Orang tak semayang. Hukum semayang ni sebagai seorang bapa dalam kitab semua. Kalau tak semayang, kerasi marah dia. Dia tak semayang pula, pukul dia. Dia tak semayang juga, hambat keluar rumah. Dia tak semayang juga, bunuh. Tu dia. Kalau ikut dalam kitab tu ya. Tapi berapa ekor bunuh anak? Berapa orang goda anak kerana tak semayang? Yang goda anak mani sungai lama. Tidak pun menghisap dia. Anak kenyah dia rokok dia goda dengan pepohnya ke belakang. Kepa dia rokok dia paluk siap dah. Ku anak pergi buka jeng nak paluk lain malah. Lah coba dia tebel pepohnya. Kalau anak tak semayang dia tak boleh. Sebab apa? Sebab dengan dia tak semayang tu masalah. Nampak lagi pak tu kena hajar. Supaya pak nak larang anak tak isap rokok lah. Pak danghil sini. Jangan isap rokok. Mana boleh? Mu jangan isap rokok. Bila mu goda anak isap rokok, baru anak hormat. Ni pak tu dia. Pak saja. Pro. Lepas tu jangan. Mana boleh kita jadi pak ni. Jangan tunjuk teladang gitu. Nampaklah. Tuan-tuan. Tu dia panggil bab semayang. Berat bab semayang, berat. Sampai Nabi sebut bainal kufri wal iman tarkus solah. Beza antara orang kafir dengan orang beriman meninggalkan semayang. Allah. As-salatu mardatu rabbi, kata Nabi. Bermula semayang itu menjadi keredaan Tuhan. Wa hubbul malaikah, menjadi kecintaan para malaikat. Malaikat ni sayang sungguh dengan semayang ni. Nabi naik langit pertama, tengok malaikat duduk berdiri. Tengok naik langit kedua, malaikat duduk rokok. Malaikat ribu-ribu malaikat. Tengok langit ketiga, malaikat iktidal. Tengok langit keempat, malaikat sujud. Tengok langit kelima, malaikat duduk antara sujud. Sampai ke langit atas, malaikat memberi salam. Malaikat kerja tu ya. Maka bercita-cita hati Nabi sallallahu alaihi wasallam nak buat perbuatan malaikat tadi satu ibadat menyembah Allah. Sampai di sana Allah tahu dah hati kekasih dia. Maka dia berilah semayang 2 rakaat. Dia berilah semayang 50 waktu ke kita. Kurang jadi 5. 5 ni pun kecil lagi. Tengok kita ni malu sungguh. Nabi ulagi mari. So Nabi sebut wahubul malaikah wasunnatul anbiya, menjadi sunnah para nabi. Nabi bila mari satu musibah, Nabi semayang hajat. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Allah ayat Quran adalah wasta'inu, dan mintalah tolong kepada Allah. Bisabri, dengan sabar, wassalah, dan sembahyang. Bila mari satu musibah kita kena minta tolong dengan Allah. Tapi dengan syarat, dengan jalan sabar. Dengan kita melakukan sembahyang, minta doa. Allah kata siaplah. Wa innaha lakabiratun
Dan sesungguhnya ia semayang itu kabirun, berat sangat, illa alal khasyiin, melainkan ke atas orang yang khusyuk. Allah royak siap, dia tahu dah semayang ni berat. Sebab tu banyak tipu Ustaz Dr. Fazilah Kamsah buat kajian, orang Melayu di Malaysia 80% meninggalkan semayang. Tambah pula kalau main bola, bola pula masuk nak semayang lawan lepas isyak, asal masuk dah bilik hak tempat semayang dia pun sonia hak tu dia orang musing itu nak mayatan mana maghrib berapa minit masa yo pakai sudah gitu kan. Jadi belakang parang habis. Nampak lagi tu nak orang kafir tu tuan-tuan tengok Nabi sebut wa sunnatul anbiya wa hubbul malaikah wa nurul ma'rifah, cahaya ma'rifah Allah, wa wajibatud doa, dan menjadi doa yang diwajibkan. Nabi sebut as-salatu doa, semayang itu doa, doa yang wajib. Apa dia? Semayang kita 5 waktu tu doa yang wajib. Wasilahul alal a'da, dan menjadi senjata melawan musuh. Kita ada semayang hajat, minta lawan dengan musuh Allah Ta'ala, minta Allah. Musuh serang, kita minta doa kepada Allah dengan semayang. Wasirajun fi qabrihi ila yaumil qiyamah, wasirajun, dan menjadi pelita fi qabrihi, di dalam kubur, ila yaumil qiyamah, sehingga ke hari kiamat. Ini kelebihan semayang disebut satu-satu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi umat dia tak semayang, dia tunjuk gambar tu hapuk kepala pecah, kepala pecah. Mampu kekeng lah. Kena hajar anak kita semayang. Dan Nabi tengok lagi satu puak laki-laki perempuan yang ada daging semolek sedap, ada dengan masak sup tulang, semua cukup lah daging ni, 3 rasa lagi, buh lagi, perah asal 5 lagi sedap. Saya tambah lah tu, saya dah cari lah kita lah asal 5 tak ada Ustaz, mampu lah aku tambah lah nak kata makanan sedap tu, hurai lah aku mana. Masak sos kabus, sos tirang tak kira lah. Di sebelah ni daging berulat, laki-laki perempuan tadi duk makan hak berulat, tak makan hak ni. Pening dah manusia apa ni. Maka jawab Jibril pada Rasulullah, itulah umatmu wahai Muhammad, yang ada dah hak halal duk cari hak haram. Apa maksud? Ada tok laki dah duk cari jatan lain pula dah, duk berzina. Ada bini yang halal molek lah, tak gitu. Bini ni kan tak ada gigi, buah gigi. Tak gitu. Ada gecu, order gecu Shopee. Habis duit sekerak, coteng lah Mak Long leha tu. Pak Long tu duk pergi cari juga jalan kok jalan. Cari lah. Ini nak banggaran orang cari ada hak halal makan hak haram. Allah. Ini perempuan kalau ikut undang-undang Islam, orang yang pernah kahwin merasai nikmat perkahwinan, dia berzina juga, sama ada dia bini orang atau laki orang, atau dia janda atau duda, dia berzina, hukum dia rejam sampai mati. Dia tak ada penjaga-penjaga. Mana dia orang jenis tak boleh taruh kalau undang-undang Islam. Kena tuju dengan batu sampai mati. Kita kena pergi saksi tengok. Itu undang-undang Islam. Allah akan campak dalam hati kita ni rasa gerun dengan undang-undang Allah kalau buat. Tapi tak buat, nak buat macam mana? Dia buat kes file pergi mari berselera. Sebab tu ahli keluarga jadi berselera habis cerai berat. Tak tu keturunan benih siapa dia tak tu. Tok laki ni di rumah ni naik petai cok kapal sawit peluh minyak. Dia kerja dengan di tempat dia kerja tu, tempat kerja tu rakan sekerja dia handsome, pahu wangi. Kelik rumah tok laki di rumah Allah ni bahu petai bahu kenuk. Mula adalah di sana tu makan luar sekali, tubik makan tengah hari sekali, minum caput, pergi minum air sekali. Ni mula adalah
Sebab tu Islam ada batas. Bini orang, laki orang, jangan suka-suka. Dia tengok tu laki tak lalulah, dia minat dengan jantan lain, berzina. Begitulah orang jantanmu. Tengok maklum di rumah ni, Allah, maklum ni bersiap habis cekap. Tapi setengah-tengah orang Tino gitu, dia bila tua mari, dia tak mau siap lah. Tambah-tambah pula, dia boleh cucu, dia tak cara kecil lah. Cek jenuh musim, cek boleh lagi. Nak cerita siap, orang laki-laki perempuan. Orang perempuan, dia ada tarikh lubuk. Expired date, orang putih bagi. Kalau sarding tu hak tak boleh makan, expired date. Kami orang jantan tak ada expired date. Selagi boleh pakai. Nak sepak tika rebah pun nak bini lagi, nyeci pasal. Sepak ujung tika rebah tanya nak bini, nak tak orang, nak lagi. Orang jantan ni nak pula pilih hak muda, yang nyeci pasal. Itulah maklum, semakin tua Pak Long kita kena jaga molek. Nindang boleh cucu dia tinggal 3 minggu, Pak Long duk mepek di rumah. Hayo cucu tak kelik-kelik. Amin dah lah. Tak lewat gitu. Tambah umur 60 70 dia berasa nak bernikah lagi. Kami orang jantan macam tu, tak ada expired date. Sebab tu 80 tahun kalau menikah nak darah beranak, yang tu besar. Jangan cik pasal dengan dia. Tambah hak jenis nama apa, hak jaga makan, jangan tebing orang tua-tua tu. Sebab tu dia boleh menikah, tuan-tuan, umur dia 60 70 boleh menikah lagi kalau laki-laki. Orang Tino tak ada lah, dah masuk 50 lebih dia tak berhipa dah. Tambah dia boleh cucu dia tak cara ketuk orang lah. Hayun cucu. Pakai baju ikut dan tak mani kadang-kadang sampai petang, bahu supaya ibu ayam menggerang lagi. Nampak tak? Pak Long tu kelek-kelek, Allah malalah Pak Long tu tubik duk kedai, lepak kedai, dia mulalah mengorak janda sana, bawa jalan janda tubik. Dia mula nak merapu lah tu. Ini pucuk dia tuan-tuan. Sebab tu jangan jadi gitu kita. Begitu juga laki-laki, beri kemas kita ni. Tapi orang Tino ni jarang. Kalau laki jaga molek, insya-Allah. Orang jantan ni walaupun orang bini jaga molek, dia ada cita-cita. Lawak kena kita pasal tu Tuhan beri jadi. Cita-cita nak lebih tu mesti ada punya. Cuma lah berani dengan tak berani lah. Tu ya. Semua ada cita-cita. Kadang-kadang bawa mati gitu cita-cita. Duk berhati gitu ya. Dia mau tahu apa Pak Long ni mati tak apa nak pejan tak habis. Cita-cita tak sampai lah tu. Tengok Long mati pun gitu ya. Dia mau tak faham maksud. Bukan kena azab, cita-cita tak sampai. Makna leher kak tak pergi ke mana. Cuba beri. Orang Tino saya pegang payah sangat kalau bab tu. Kalau bab lain boleh. Maka sebab tu berzina jadi banyak. Itulah bayangannya Nabi tengok. Dan banyak lagi tuan-tuan, saya tak rok lah. Nak royak apa cerah tak habis. Umar tak apa aku nak bersarah. Nabi tengok, dengar suara balik kanan, dengar suara balik kiri. Ini nak habis ni. Dengar suara balik kanan, siapa dia tu? Suara balik kanan, suara Yahudi, suara balik kiri, suara Nasrani. Kalau kamu jawab, wahai Muhammad, umatmu jadi Yahudi Nasrani. Nabi sampai ditunjuk lagi ada perempuan cantik dengan gelang, dengan rantai. Apa dia itu? Jibril kata itulah gambaran dunia dengan perhiasan dia. Kalau kamu jawab Muhammad, umatmu tenggelam dengan dunia, tak cara kek-kerak. Tara Nabi tak jawab panggilan perempuan tadi pun hanyut banyak kita. Sampai Nabi di Baitul Maqdis, malaikat Jibril cocok batu. Lah kita tak tahu sebut. Cocok batu dengan jari dia temu. Orang putih dia tengok kita kali dia buat filem Terminator, cocok berau dengan jari. Dia tambah apa dia? Borok. Tok guru kata sebab apalah borok ditambah oleh Jibril. Sedangkan borok ni benda jina. Nak hajar kita umat ni kalau nak bela binatang, walaupun jina kena tambah. Nak bela kambing, bela lembu jangan lepas rata, makan darah pokok bunga orang, makan pokok diam orang jadi berdosa. Lepas tu nak buat akikah pula. Akikah tak apa, kena minta halal sekapung. Kambing bela lepas pakai mengaku. Hari bila tak mengaku, hari aksiden dengan orang. Bukan kambing saya, bukan kambing saya. Orang belah kambing lembu ni tak mengaku bila belaga kereta.
hari lain mesti dia mengaku hak dia. Hak saya tu ilmu kami masuk pula surah makan berok kota masjid ni. Kalau ikut hukum betul, kalau cik lemu kita jatuh tengah jalan, orang lalu priak kena tahi, kawan tu pergi basuh, kita kena bayar duit ke dia. Tidak dia dakwa kira esok. Itulah malaikat Jibril cocok batu tambak borok, walau borok jina. Nak hajar kita basah binatang kena tambak. Nampak ni marah orang lah. Pasal apa pokok dia mu tak buat pagar? Jawab kelik lah, pokok dia aku bukan pergi makan kambingmu makan pokok dia aku. Jawab bodoh. Tengah jawab bodoh tu bodoh. Lemu dia makan pokok dia kawan tu. Pasal apa tak buat pagar? Tajuk dia lemu mu makan pokok dia aku. Tak biasa aku tengok pokok dia aku tu kau makan darah lemu mu. Kalau boleh makan aku nak suruh makan dengan mumu sekali. Ini cerita ni masalah. Maka Nabi diberi dua jenis, iaitu air arak dan juga susu. Nabi minum susu, inilah fitrah kita. Maka kata Jibril, kalaulah Muhammad engkau minum arak, umatmu tenggelam dalam banjir arak, akan mabuk arak habis. Tara Nabi tak minum arak pun kita pakat terada tertunggil langang minum arak, buat kelang arak. Nabi menjadi imam dalam semayang, diturun segala, termasuk Jibril sekali dengan segala roh para nabi menjadi makmum, menunjukkan Nabi Muhammad Sayyidul Mursalin, penghulu segala rasul-rasul. Lepas pada itulah turun tangga, angkat naik Nabi, naik tangga turun gitu sampai ke satu hak. Setakat tu sajalah kuliah kita, iaitu kuliah ceramah ataupun tazkirah kita, pengkisahan Isra wa Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam.